Jadi tuan-tuan yang saya muliakan, kita duduk di dalam masjid ni. Bila saya sampai nombor 1, saya teringat kepada masjid saya. Sebab saya pun orang Felda. Design masjid Felda semua macam ni. Macam ni lah tuan-tuan. Saya orang Felda, Gunung Besaut 1, Sungkai. Bila masuk tadi, Allah, nostalgia. Nostalgia betul tuan-tuan. Okay. Seronok walaupun tak balik ke Felda sendiri, walaupun balik ke Felda orang lain, pun dalam hati ni berbunga-bunga. Sebab saya suka menjadi anak Felda, saya bangga menjadi anak Felda, saya redha menjadi anak Felda. Syukur pada Allah. Alhamdulillah. Walaupun tak bercakap di Felda sendiri, bercakap di Felda juga orang lain, tapi rasa macam bercakap dengan sahabat-sahabat, paklong-paklong, pangah-pangah di kampung saya sendiri, Felda Besaut. Seronok saya tuan-tuan. Alhamdulillah. Cakap kan kena gam pula, tak payah cakap lah. Kadang-kadang saya ketawa pun tidak. Nak ketawa pun nak terkawa. Semalam saya ceramah di sekolah kebangsaan Ambangan Heights di Sungai Petani. Minggu lepas saya ceramah untuk guru-guru, pengetua dan guru besar seluruh Pulau Pinang. Di Pulau Pinang, peringkat negeri. Dan saya sebut tadi, saya suka bila saya balik ke kampung saya bercakap. Bila saya balik datang ke Felda, tuan-tuan ni pun saya rasa suka. Kenangan tu. Tapi baru ni ada orang jemput saya untuk meresmikan mesyuarat PIBG. Tak dibenarkan, tuan-tuan. Sedih tuan-tuan. Tempat kita... Okay, ni. Masa tu lagi ni. Buat sikit. Kadang-kadang kita rasa sedih kat tempat kita membesar, bersekolah di situ. Tak dibenarkan. Saya pun ketawa sendiri. Yang satu pihak, Jabatan Negeri panggil ceramah. Mai hak sini pula, sekolah tak bagi panggil. Untuk meresmikan mesyuarat PIBG. Gitulah tuan-tuan dalam kehidupan kita ni. Okay? Kadang-kadang di tempat lain orang menilai. Tempat sendiri orang tak tengok dia. Sedangkan saya suka, saya membawa jenama. Jenama Felda tu saya suka. Pergi mana-mana pun saya akan sebut, saya anak Felda. Habis tu yang larang tu Felda ke siapa? Bukan Felda. Lain. Felda no problem. Baik. Tak ada toliah kot. Saya ada toliah kot. Main tak. Toliah Perak saya ada. Baik. Saya sebut, bila saya duduk dalam masjid ni, nombor 1, saya suka. Sebab saya teringat Felda saya. Masjidnya macam ni lah. Dan mana-mana masjid Felda pun macam masjid kita. Sebab tu bila Tuan Imam sebut tadi kita nak masuk pertandingan apa? Anugerah Masjid Contoh. Tengok imam dia pun layak jadi contoh tuan-tuan ni. Allah. Jadi kita kena support masjid kita. Kita kena jadikan masjid kita ni satu kebanggaan. Bukan setakat masjid kita. Negeri kita Melaka juga bangga. Yang kedua, bila saya masuk dalam masjid ni tuan-tuan, saya teruja. Sebab tengok kipas helikopter. Ini baru nombor 1 ni. Kalau nombor 5, terangkat habis jubah-jubah Tok Imam ni. Kena pula Tok Lebay kita tak pakai spender. Lagi bahaya. Allah. Saya sembahyang di belakang tadi. Sampai lambat belakang. Selesa. Sebiji dia, alhamdulillah. Tambah buah ekon pula lagi. Masya Allah. Subhanallah. Alhamdulillah. Yang ketiga, saya seronok. Walaupun kita umur dah 70, dah 60. Tapi kita datang. Yang adik-adik ni pula ikut saya sampai ke tandas nak bersalam. Keluar-keluar tandas dah ada orang nak salam. Allah.
Soalan dia orang tanya pada saya, Ustaz, RX-Z mana? Mana boleh bawa jauh? Kena naik kereta, RX-Z lemah. Nanti Ustaz datang naik RX-Z. Dia orang tanya saya, RX-Z mana? Entah. Yang kita Tok Wan pun datang, kita anak-anak cucu kita pun datang. Alhamdulillah. Ni kasih sayang kita. Saya tengok, kita rasa selesa. Pasal apa? Ada aircon. Kita rasa selesa. Pasal ada kipas. Kita rasa selesa, tandas kita bersih. Kita rasa selesa, kapet kita ni bersih. Kita rasa selesa, tuan-tuan weh, dapat pula dinding tiang. Allah, selesa lah sakit pinggang. Dapat tiang tu rasa lega lah rasa. Manga-manga duduk sembahyang atas kerusi tu lega lah, sakit lutut. Alhamdulillah lah. Sembayang sakit lutut, kalau pergi shopping, sihat. Sihat pula. Bukan orang sini lah, ni di Afrika ni. Tuan-tuan, jalan nak masuk pun senang. Selesa. Alhamdulillah. Masjid pun cantik. Alhamdulillah. Tetapi, adakah keselesaan ini kita akan bawa pergi ke kubur? Ini soalan yang kita kena tanya ni. Hari ini anak-anak kita datang sekali. Adakah anak-anak kita nanti akan teman kita di dalam kubur? Kita datang malam ni bawa isteri. Abang Haji tadi. Dia tengok saya, dia datang duduk sebelah Ustaz Kazim. Ya. Allah, sekejap. Rupanya dia nak ambil otak-otak. Dia nak belanja saya. Isteri dia pun datang. Dia kata, Ustaz, ini isteri saya yang tercinta. Bukan isteri, Ustaz. Iswan. Kalau isteri, 3 dia. Ni Iswan. Paling saya sayang, Ustaz. Wah. Soalan dia. Bila kita mati, Iswan, Istu, isteri pergi mana? Bila kita dah tak ada nanti, siapa yang akan teman pada kita? Adakah kipas yang akan menyejukkan kita? Aircon yang akan mententeramkan kita? Akan adakah tempat kita menyandar di dalam kubur? Akan adakah tempat yang bersih di dalam kubur? Yang besan saya, pukul 7.20 tadi, Allah panggil. Saya, wallahualam. Tah malam ni pula. Kawan-kawan kita di Felda ni, ramai dah yang pergi. Saya mula-mula masuk Felda, saya tanah kubur pun tak ada. Tak ada tanah kubur sebab tak mati lagi. Bukan kata tanah kubur tak ada. Air pun tak ada, elektrik pun tak ada, jalan pun tak ada, lubang jamban tandas pun tak ada. Pandai-pandai dah hang korek. Tandas tu ada, lubang dia, tangki tak ada. Kubur lagi tak ada. Tapi sekarang bila saya balik ke Felda saya, dah hampir penuh dah kubur. Yang kubur tu pula dah hampir penuh dengan penghuni baru. Yang hak dalam Felda ni hampir kosong pula dah. Rumah nu tinggal, rumah ni serah pada Felda. Rumah ni mak dia anak dah ambil. Rumah ni pak dia anak dia dah ambil. Rumah ni tinggal berdua je, suami isteri saja. Hak lain-lain anak semua dah tak ada. Rumah yang tu pula tinggal pak seorang, isteri dah meninggal. Yang ni isteri seorang, suami dah meninggal. Allahu Akbar, tuan-tuan. Benda ini akan berlaku kepada kita. Persoalan dia, tuan-tuan. Kalau dalam dunia, kita ada banyak pilihan. Tuan-tuan rasa kipas helikopter ni tak sejuk. Made in China. Tuan-tuan boleh tukar. Made in Netherlands. Belanda. Yang Belanda punya, tuan-tuan, kuat. Cina punya, biasalah, dia murah. Nak hal lagi sedap daripada Belanda. Masya Allah. Tuan-tuan rasa aircon ni tak apa sejuk. Tambah lagi 10. Beku tu.
Tuan-tuan rasa kapek ni nipis. Malam ni pakat bagi 1,000. Minggu depan kapek baru. Tebal. Hidung ni duduk dalam kapek tu. Punya tebal. Sebab kita ada pilihan. Tuan-tuan rasa tak sihat. Ubat kita di rumah. Segenggam kita makan ubat. Kalau tuan-tuan sakit. Besan saya ni, doktor tak mau buat apa dah. Jantung, sakit, ketumbuhan ada. Buah pinggang tak elok. Kencing manis ada. IJN kata buat balik lah. Hospital kata buat balik lah. Tak boleh buat apa dah. Dulu waktu saya nak operate, 4 kali saya operate, 4 kali saya minta bius. Datang doktor pakar bius tu, dia kata, Encik Ustaz, saya pakar bius. Ya. Saya ada beberapa soalan. Ya. Encik ada penyakit darah tinggi? Tak ada. Kencing manis? Ada. Jantung? Jantung ada. Wah, macam mana mau operate nak you ada sakit jantung? Saya tak ada sakit jantung, tapi saya ada jantung. Oh, saya maksudkan sakit jantung. Sakit jantung tak ada. Jantung ada. You kali tanyalah betul-betul. Tuan-tuan, dia tanya pada saya, Encik Ustaz, mau fully bius atau separuh? Kalau separuh bius macam mana? Separuh you taklah sakit, tapi you masih dapat melasa, dapat tengok. Kalau fully bius, langsung talak nampak, talak sedar punya. Kalau gitu saya ambil fius sepenuhnya. Dia pun kira, dalam kiraan 10, you sudah tidur. Saya bila dia nak masuk ubat bius, saya mengucap terih, La ilaha illallah. Dia kira tuan-tuan tak ada sampai 6 tidur. Sakit apa pun tak, sedar-sedar atas katil dalam wad. Lepas tu baru sakit. Senang tuan-tuan nak operate. Bius tu nikmat tu. Walaupun ada macam-macam lah. Kalau lah ubat bius tak ada, bayangkan orang belah kepala tuan-tuan. Kita akan melakukan pembelahan kepala. Dia gudi tu, sakit. Encik boleh diam tak? Dengan adanya bius, kita senyap. Agak-agak nanti, malaikat datang dalam kubur. Marab buka. Ya. Bius. Malaikat. Bius. Fully bius. Adakah ubat bius dalam kubur? Tak ada. Ni masalah kubur ni. Masalah di dunia settle. Abang-abang di sini sakit perut. Tandas ada bang. Kak Leha. Mengantuk. Tidur Kak Leha. Abang Din. Boring lah ceramah Ustaz Kazim. Balik. Kita tengok TV. Tak pun main lato-lato. Tetapi kalau gelap di dalam kubur, boleh balik? No. Boring di dalam kubur, boleh balik? No. Kalau tak nak duduk dalam kubur, nak balik? Boleh? No. Tak ada pilihan dah. Jadi sebelum sampai tempat yang tak ada pilihan itu, kita kena bawa bekal. Supaya kubur kita dingin. Kubur kita bercahaya. Kubur kita terang benderang. Kubur kita seluas-luasnya. Kubur kita dinampakkan tempat-tempat kepada kita. Kedudukan kita di dalam syurga. Waktu pagi, waktu petang. Nampak syurga ditunjukkan kepada kita. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Bersyukur pada Allah. Allah masih lagi bagi peluang untuk kita berbuat persiapan. Besok saya nak pergi tengoklah insya-Allah desain saya. Besok pagi 11 bas nak melawat sekolah saya. Dari Melaka ada, dari Johor ada, 11 bas yang melawat. Maksud 11 bas tu dengan penumpang sekali. Bukan 11 bas je datang. Itu namanya bengkel. Bengkel mengecat bas nama dia. Dia orang datang melawat sekolah saya. Tiap-tiap minggu saya buka lawatan. Sabtu Ahad datanglah.
Kak Leha nak datang, datanglah. 11 bas, 20 bas datang. Besok saya nak pergi tengok insya-Allah besan saya lah. Selalunya bila saya pergi ziarah pengkebumian, saya duduk di belakang-belakang. Saya tak mau duduk depan. Segan. Dulu waktu pengarah filem Mamat Khalid meninggal, saya pergi. Pengarah filem yang saya berlakon tu 18 Puasa. Yang saya duk tangkap orang tak puasa. Saya duduk belakang. Sebab apa saya suka duduk belakang? Sebab saya malu nanti orang tengok saya menangis. Dulu waktu kawan saya meninggal, saya duduk tepi kubur di atas tikar. Saya menangis. Orang tepuk belakang saya, jangan menangis ustaz. Kita redalah dengan kematian dia. Saya menangis bukan sebab dia mati. Saya menangis sebab saya membayangkan yang duduk dalam kubur tu saya. Kalaulah aku jadi dia, boleh tak aku jawab dengan malaikat? Kalau aku jadi dia yang dimasukkan dalam kubur, dikambus, agak-agak kubur aku ni, adakah liang-liang api neraka atau taman-taman daripada syurga? Saya duk bayang dosa saya, duk bayang jahatnya saya, ya Allah. Tu yang menangis tu. Terima kasih ya Allah, kau bagi peluang untuk aku hidup. Aku nak buat bekal ya Allah. Terima kasih ya Allah. Sebab itu tuan-tuan yang saya muliakan. Saya bila habis sembahyang tadi, habis salam aja, orang sebelah salam. Sebelah dia salam dengan saya pula. Saya duduk aja tak sempat pakai spek mata, orang main salam. Kejap Pak Ji nu, kejap Pak Ji ni, semua pakat senyum. Salam. Budak-budak ikut saya sampai ke tandas, sampai keluar tandas. Salam. Salam satu, senyum tu mahal. Sakat salam tu biasa Tuan Haji. Salam juga. Tapi kalau salam disusuli dengan senyum. Assalamualaikum Ustaz. Oh, seronoknya. Bangga habis. Seronok tuan-tuan. Agak-agak bila kita masuk dalam kubur nanti, malaikat berikan sambutan apa pada kita? Sambutan yang hangat, sambutan yang dingin, sambutan yang suam-suam susu. Oi, takut tuan. Takut. Sambutan tu macam mana? Yang kedua, boleh tak kenal tuan-tuan suka ataupun tidak dengan kedatangan saya? Boleh. Saya boleh kenal. Ada yang bila saya sampai tengok, woi, salah apa aku kat dia ni? Masa muka tengok. Kalau dia buat tengok saya macam tu, saya mau tak mau masuk masjid. Belah saya. Pengalaman saya ni tuan-tuan, macam-macam orang sambut saya ceramah. Saya, kepala otak saya kan apa betul? Tak betul tuan, saya mereng sikit. Otak 3 suku saya ni. Saya mai daripada jauh. Jauh. Jam. Letih. Penat. Bekerja. Habis bekerja. Jalan pula. Tahan kencing. Tahan berak. Semuanya ada. Jam. Perjalanan pula 6 jam. Bila sampai, waktu tu mana ada Waze. Waktu tu mana ada Google Map ke tak ada. Telefon penganjur, boleh tak datang ambil saya? Saya dekat stesen minyak Petronas ni. Oh, kita tak ada masa lah pergi ambil. Ah, saya datang 6 jam bang, nak pergi ceramah tempat abang bang. Abang tolonglah ambil bang. Saya sibuk lah. Tak apa, terus saya cari je, tanya orang. Saya cakap kat driver saya, belah balik. Balik saya tuan. Balik saya. Peduli apa saya? Aku dah korban 6 jam. Sakit punggung, kebas punggung semuanya ada. Hang nak pergi ambil dekat minyak, stesen minyak pun tak boleh. Saya punya kepala otak bodoh kan. Sampai dekat Rawang, orang telefon. Ustaz, kami tunggu lama dah. Oh, saya balik dah. Kenapa Ustaz balik? Saya cari tak jumpa. Saya melilau tak jumpa. Hang tempat hampa tang mana aku tak tahu. Aku bukan orang kampung hampa.
Lah, pasal apa Ustaz tak telefon kami? Saya telefon ketua kampung suruh dia tak ambil, ketua kampung menganjur. Ketua kampung kata tak nak ambil, tak ada siapa nak ambil. Saya belah, tak peduli apa saya. Tapi kalau dalam kubur, sambutan dia, dahsyat punya sambutan, malaikat segarang-garangnya, boleh kita balik? Garangnya mungkar, garangnya nakir, belah lah. Belah hang cakap. Hang tak boleh belah lah. Dan saya kata tadi, manusia boleh kenal yang mana suka, yang mana tak suka. Saya dah berceramah 33 tahun, tuan-tuan. Macam-macam orang saya jumpa. Ada satu surau, 2 tingkat, satu naik, satu turun, tangga. Saya naik nak mengajar, bawa kitab, jemaah lain turun kot tangga lain. Boykot. Oh, dahsyat. Sebab tu, waktu kita mati, kita tahu Allah suka ke Allah tak suka dengan kita. Ya ke Ustaz? Ya. Ada hadisnya. Man ahabba liqa Allah, ahabba Allahu liqa'ah. Wa man kariha liqa Allah, kariha Allahu liqa'ah, kata Nabi. Nabi kata, siapa-siapa yang suka jumpa Allah, Allah suka jumpa dia. Siapa-siapa yang benci jumpa Allah, Allah pun benci jumpa dia. Bila dengar pada seorang tabi'in, dia susah hati dah. Dia dengar hadis ni, dia kata, taruk, kacau. Saya ni tak mau mati lagi. Saya ni masih nak hidup. Saya tak mau mati lagi. Nabi kata dalam hadis ni, siapa suka jumpa Allah, Allah suka jumpa dia. Siapa yang benci jumpa Allah, Allah pun benci jumpa dia. Adakah Allah tak nak jumpa aku pasal aku tak mau mati lagi? Aku takut dengan mati? Belega persoalan dalam pemikirannya. Akhirnya dia jumpa isteri Rasulullah. Dia kata, wahai Ummul Mukminin, saya ni dengar satu hadis Nabi. Nabi kata, siapa jumpa Allah, suka jumpa Allah, Allah suka jumpa dia. Siapa yang benci jumpa Allah, Allah pun benci jumpa dia. Adakah Allah ni benci pada saya? Sebab saya ni takut mati. Abang-abang, siapa dalam masjid ni berani mati? Siapa yang nak mati sekarang? Seorang pun tak mau. Hak dengan yang cakap pun tak mau mati lagi. Tambah imam muda pula nikah lagi. Dah lagi tak mau mati. Adakah kita ni jahat pasal belum mau mati, tak nak mati? Siti Aisyah kata, tak, bukan macam tu. Aku dulu pun pemikiran aku macam pemikiran kamu. Jadi aku datang jumpa Rasulullah, aku tanya pada Rasulullah, apa makna hadis engkau ya Rasulullah? Kata Nabi, bukan macam yang kau faham, wahai Aisyah. Maksud aku ialah, tengok masa nak mati. Tengok seseorang masa sakaratul maut. Apa dia? Pertama, mata dia melihat ke atas. Nama dia memandang. Okey? Jatuh ke? Zona ke? Main ambil. Tak apa Ustaz tak marah, main ambil. Main balik. Okey, baik. Nombor 1. Bila mata dia tengok ke atas. Nama dia apa? Baju merah? Memandang. Itu tanda orang nak mati. Nama dia apa? Memandang. Nama apa? Baju brown? Memandang. Anak mata pergi tengok di atas. Nyesel aku di depan, kena tanya pula tak. Mata ni tengok atas. Tu dia. Tu tanda nak mati. Abang-abang selalu jumpa orang menghadap, orang nak mati tengok. Kalau kita tengok orang sakit ke apa, mata dah macam tu, kita akan panggil anak-anak dia. Oi, anak-anak, mai. Ayah kau orang dah memandang ni. Mak kau orang dah memandang.
Setengah anak tak faham, memandang apa pakcik? Memandang, menjeling ke? Bukan. Ayang kau dah hujung nyawa. Dua, berkedut dahi. Dahi ni berkedut. Seolah-olah sedang melihat. Telinga ni jatuh dah. Hidung ni pun dah melurut dah. Pasal kendornya kulit. Dan pada masa itu berombaklah dada, berombaklah perut. Tanda-tandanya organ dia telah satu persatu telah hilang fungsi dia. Maka pada masa itu Allah akan tunjukkan kepada orang macam ini rumah dia di dalam syurga. Maka engkau boleh tengok orang yang ditunjukkan Allah rumahnya dalam syurga. Nampak mahligai di dalam syurga. Nampak kenikmatan di dalam syurga. Engkau tengok orang yang nak mati ni, tangan dia seolah-olah nak pegang benda tu. Tangan dia terangkat nak pegang sambil tersenyum. Tersenyum dia. Akhirnya dia mati dalam keadaan senyum. Itulah tandanya dia suka dengan kematian itu dan Allah pun suka berjumpa dengan dia. Itu maksudnya. Tetapi kalaulah waktu dia sakaratul maut ditunjukkan kepada dia neraka. Rumah dia dalam neraka. Dia geleng kepala, dia tak mau, dia takut, tak mau. Terbeliak mata dia, ternganga mulut dia. Kita tengok pun dia ni takut nak mati ni. Allah pun benci jumpa dia. Dia ni benci nak mati ni. Allah pun benci jumpa dia. Allah, tuan-tuan. Hadis sahih, tuan-tuan. Agak-agak kita mati besok, suka ke benci ke? Tuan-tuan, saya nak datang ke sini, saya sampai daripada Kedah malam semalam, sampai di rumah jam 3:30 pagi. Jalan jam dekat Kuala Kangsar. Tak bergerak menung dekat 2 jam tersidai di situ. Apalah jam pagi-pagi buta ni. Saya sampai di rumah pukul 3 lebih. Mandi, cuci diri apa semua. Ada saya tidur? Tak tidur. Ambil beg, lipat baju, lipat seluar, lipat stokin, lipat songkok, buh dalam beg. Ambil beg nombor 2, letak ubat, letakkan kentuala, letakkan serban, beg nombor 2. Beg nombor 3, letakkan buah pelam, buah jambu batu, buah peh. Kemudian kuih loyang, pelah air, buat bekal nak minum. Kemudian ambil baju ni, ambil lagi selai baju, 2 helai seluar, gantung dekat pintu. Pasal apa? Nak datang Melaka. Kenapa Ustaz siap pukul 4 pagi? Sebab lepas subuh, saya ada kelas. Pukul 9, saya ada kelas. Datang driver saya, lepas subuh, masuk barang dalam kereta. Sampai sekarang tak balik dah. Sampai sekarang mai ceramah. Apa yang saya makan? Buah apple, buah jambu, buah peh yang saya bawa. Apa yang saya minum? Yang saya minum kopi yang saya bawa dalam flas. Apa yang saya pakai? Baju batik yang saya pakai. Seluar yang saya pakai. Apa yang saya makan? Ubat yang saya bawa spare malam tadi pukul 4 pagi. Tuan-tuan, berapa banyak ubat Ustaz bawa untuk sehari? Berapa banyak baju Ustaz bawa untuk sehari? Satu program saya. Besok balik. Berapa banyak makanan yang Ustaz bawa? 3 biji buah, 1 flas air. Cukup. Pasal apa? Pasal perjalanan saya ke Melaka hanya sekejap. Tuan-tuan, perjalanan kita ke kubur, perjalanan kita ke akhirat bukan sehari. Perjalanan kita nak duduk dalam kubur bukan sehari, tuan-tuan. Dan bukan nak bawa dengan buah peh, buah apple, buah jambu batu, dengan kain pelekat. Bukan. Dengan amalan. Soalan dia,
agak-agak cukup dah amalan yang aku nak bawa. Ustaz, ya. Amalan apa yang saya nak bawa? Allah sebut dalam Quran, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Sebaik-baik bekalan yang kau nak bawa ke sana, takwa. Tapi sayang tuan-tuan, yang takwa ni lah yang kita main-main. Yang kita buat cantik-cantik punya benda yang kita nak tinggal. Yang tu betul-betul cantik betul. Contoh Ustaz, abang renovate rumah Felda. Dulu rumah Felda ada satu bilik, rumah papan, ada tangga, 4 tangga, anak tangga. Boh yang tu dapat duit Felda, duit sawit sikit apa semua, anak tolong sikit. Kita pun panggil tukang buat rumah. 4 bilik, 4 bilik air. Anak 3. Apa yang kita buat? Kita tunggu tukang tu tengok besi. Besi tu pun kita kira. Ni berapa ohm ni? Berapa ohm punya besi ni? Oh, hang letak sini 12. Ni buat siapa 8. Oh. Kita kaji berapa inci besi dia. Piling tak piling? Tengok tuan-tuan. Simen cukup tak cukup? Hang baca elok-elok, hang jangan cilok simen ni. Ni simen kurang Aisyah, retak rumah aku. Bergaduh, pasal simen tak cukup. Belum masuk lagi tuan-tuan, oi. Nu atap, siling. Itu bahagian kita orang laki-laki. Dah siap rumah, mai bahagian perempuan pula. Langsir ni kita buat tinggi. Kalau langsir rendah, nampak rumah tu kecil tau. Kita kena tinggi ke atas. Nampak besar. Oh. Tapi tak boleh warna macam warna gelap. Dia nampak macam gelap. Kita kena warna terang sikit. Oh. Bahagian kabinet, kitchen dapur punya, kitchen kabinet, isteri kita pula. Nak jenis ni dry kitchen, wet kitchen, chicken, semua dia nak. Masya Allah. Duk 2 hari mati. Duk 2 bulan mati. Kenapa yang benda yang nak tinggal, kita buat betul-betul. Sedangkan benda yang kita nak bawa, main-main. Semayang. Ada kita siasat. Semayang kita betul tak betul? Leha. Cuba tengok abang semayang betul tak? Berapa ramai yang tanya macam tu dekat isteri dia? Abang, cuba tengok Leha semayang betul tak? 70 tahun semayang, tomak ninah tak ada. Dia tak kisah. Yang dia kisah, simen tak cukup di rumah. Yang dia kisah, langsir tak betul. Yang dia kisah, kuih bangkit, tidur. Tak bangkit-bangkit. Yang dia kisah, lemang tak masak. Bergaduh pasal lemang. Tapi dia tak bergaduh pun tentang sembahyang dia. Dia tak pernah pergi tanya ustaz-ustaz kita. Ustaz, macam mana cara angkat takbir? Yang betul ustaz. Angkat ni sunat. Tu imam sebut. Angkat ni sunat. Tapi nak dapat pahala, kena sunat yang betul. Sunat yang betul, bukakan ketiak. Bukakan tapak tangan, ibu jari setentang dengan telinga di bawah. Kalau macam ni Ustaz, Allahu Akbar. Itu tak sunat. Kalau macam ni Ustaz, Allah. Tak tahu daripada mana dapat. Ada yang angkat takbir, Allah, Allah, Allah. Yang tu tak tahulah. Orang tu yang kena sunat lagi sekali. Duk tak lepas-lepas. Allah, 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 Allah. Dia main belasah saya. Sedangkan yang nak dibawa ke kubur itu. Bismillahirrahmanirrahim. Pergi jumpa tu imam. Mam, tolong tasmi'. Tasmi' tu apa? Tolong dengar Ustaz. Bacaan saya ni. Baca. Malu apa? Daripada kita tak boleh jawab dalam kubur. Jumpa tu imam. Bismillahirrahmanirrahim. Bukan semelah. Bismillah.
Dia nak baca laju, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah apa tu? Isteri hang. Isteri hang nama melah. Bismillah. Sikit punya salah, rosak semayang. Tak mana sikit punya rosak tu Ustaz, habis semayang. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tang situ ya. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Batal sembahyang. Yelah batal lah Ustaz. Sampai 3 kali pun. Bukan saya baca 3 kali itu supaya saya nak tuan-tuan detect di mana kesalahan dia. Bismillahirrahmanirrahim. Betul ya Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Dapat dah. Bismillahirrahmanirrahim. Dia bukan nur, dia nir. Bismillahirrahmanirrahim. Bila kita baca laju, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, batal sembahyang. Sebab ni dah jadi nu. Allah. Yang ni yang kena betul-betul. Setakat pantang-pantang dalam dunia ni lantaklah. Pantang besar. Pantang tok nenek aku pantang. Sebila kau kira pantang, kau akan bersalin pun. Pantang. Ada orang pantang. Ini pantang aku ni. Kasut aku ada orang tindih ke atas dia. Ini aku malas datang masjid. Pantang tok nenek aku. Lantak je lah. Kalau tak nak kasut hilang, kalau tak nak kasut orang pakai, pergi tandas, kalau tak nak kasut kita ditindih oleh kasut orang lain, datang ke masjid, jangan pakai kasut. Buang pantang tu. Saya pantang, saya Ustaz, orang tipu saya. Sekali dia tipu, sudahlah dengan pantang tu. Baik kau ambil kisah tentang semayang kau. Sebelum balik pada umrah, elok je angkat tangan. Asyhadu alla. Ikut jari ni. Balik pada umrah, asyhadu alla. Sudah. Apa hal pula ni? Bukan kata dia tak khusyuk. Kita yang sebelah dia pun tak khusyuk. Kita pula duk tengok jari dia. Apa hal Pak Haji ni? Orang sebelah sini pun tengok. Apa hal jari dia ni? Tiga-tiga tak khusyuk entah ni. Jom. Tuan-tuan ada imam yang muda. Bilal muda. Jadikan masjid kita masjid contoh. Kita buka klinik. Klinik apa Ustaz? Klinik Al-Fatihah. Klinik solat. Di sekolah saya ada 200 orang pelajar-pelajar. Bukan pelajar-pelajar yang besar-besar ni. Pelajar-pelajar yang sedewasa tuan-tuan. Umur 70, umur 80. Seminggu lepas, hari Rabu, masuk 13 orang pelajar baru. Umur 70, umur 75, 80. Masuk kelas. Bila masuk kelas, duduk dalam pondok, lepas temu duga, lulus, lalu mereka pun diberikan pondok. Masuk dalam pondok, bawa beg, belajar. Apa yang saya buat dulu? Mai belajar balik. Tolong baca semayang. Tolong ambil wuduk. Tolong baca semayang. Tolong buat pergerakan dalam semayang. Kita nak cek. Cek satu. Ada makcik tu Ustaz, boleh tak jangan cek? Kenapa? Makcik tak pandai. Kalau cek pun memang tak lulus. Lesen tak ada. Saya kata, kalau makcik dah pandai, buat apa datang sekolah saya? Nanti malu Ustaz, orang lain tahu, saya tak tahu. Saya kata, biar orang tahu, kita tak tahu. Daripada kita pura-pura tahu. Tapi malaikat tahu, kita tak tahu. Jangan malu untuk belajar. Perkemaskan tu tuan-tuan ni.
Perkemahkan Al-Fatihah, perkemaskan takbiratul ihram. Sebab ada orang yang angkat takbiratul ihram tak bunyi apa. Salli fardhu al-isya arba raka'atain ma'mum dan ta'ala. Tak bunyi. Macam cerita P. Ramlee tu. Ready for take action. P. Ramlee duduk misai tanglong dia. Cakaplah bodoh. Dia kata, cut. Aku kata action, kenapa kau tak cakap bodoh? Tuan suruh saya action, Tuan tak suruh saya cakap. Ada orang yang semayang, bila dia semayang tak bunyi apa? Ya, semayang ke apa? Tuan-tuan kena jadi pengarah Ahmad Nispu duduk depan dia. Cakap. Dia kena dengar pada telinga sendiri. Allahu Akbar. Yang tu pun ramai sangkut. Allahu Akbar. Tak boleh batuk kak. Ulang balik. Allahu Akbar. Tak apa lah. Allahu Akbar. Ada sedu pula dah. Ya Allah. Ulang balik. Allahu Akbar. Tak apa dah. Menguak pun tak boleh. Allahu Akbar. Tu imam tu. Satu felda dengar pasal guna mikrofon. La ilaha illallah. Mana boleh nguak? Oh, naya tuan-tuan. Tak boleh panjangkan A. Allah. Tak mau. A pendek. Allah panjang. Tak boleh panjangkan bar. Allahu Akbar. Oh. Sebab tu tuan-tuan, yang lain-lain kita buat. Isteri kita masak nasi lembek. Biasalah. Isteri kita buat sambal tak pedas. Biasalah. Suami kita terlambat beli tong gas. Gas dah habis. Tukar gas baru lambat. Tak apalah. Tetapi benda yang melibatkan solat, dia tak boleh tak apa. Anak kita periksa dapat nombor lah. Tak apa. Nombor berapa kamu dapat, Din? Nombor 1 dari belakang, mak. Eloklah. Kalau kamu tak ambil nombor tu, siapa nak ambil? Bertuah betul mak dengan anak ni. Saya kalau budak-budak besar ni, periksa dapat 15, laki-laki, nombor 20, biasa. Pasal dia orang laki-laki. Di sekolah dia orang yang nombor 1 mesti perempuan. Sekolah rendah nombor 1 pelajar perempuan. Sebab perempuan lagi cekap, lagi cepat. Yang dia orang ni kerja main lato-lato. Tengok baju merah ni. Depan saya dia main getah melambung ke atas ni. Tu depan saya, depan cikgu dia, wallahu a'lam lah. Sebab mereka ni belum sampai akal. Budak jantan. Kerja mereka nak main, kerja mereka seronok, kerja mereka naik geret, naik basikal, naik motor laju. Nampak tu? Nampak? Kan saya bohong. Tengah nak naik motor laju, kona banyak, bagus banyak, bekho keluar. Astagfirullahalazim. Langgar dengan bekho tu, Ustaz. Anak perempuan lain. Tapi tunggu budak-budak ni masuk sekolah menengah. Bila mai sekolah menengah, hak jantan pula pick up. Hak jantan pula pick up, tuan-tuan. Ustaz tahu mana? Pengalaman saya. Saya masa sekolah rendah nombor 30. Nombor 25. Mai sekolah menengah nombor 1. Mai sekolah menengah best student. SPM best student, tuan-tuan. Pakai kod lagi, tuan-tuan. Dia tak sama. Tapi waktu dia orang ni kecil-kecil, yang kita kena ambil berat pasal apa? Solat. Ni, komando. Sembahyang. Ni adik kita yang pakai baju biru ni, bulan bintang ni. Oh, lawanya baju bulan bintang.
9 tahun umur dia. Dia boleh jadi imam semayang. Ni adik kita ni pakai kem plekat. Kem plekat ke seluar? Kem plekat. Jarang budak muda pakai kem plekat. Allah. Yang ni kalau boleh azan di masjid kita, lega rasa. Ni hero kita baju merah ni. Kalau dia pukul 5.45 kejut bapak dia. Ayah semayang. Tuan-tuan tak bangga ke? Ayah, 5.45 bangun subuh. Ayah. Alhamdulillah. Anak aku kejut aku bangun. Ya Allah, leha anak kita kejut kita leha. Kita pun pergi masjid 2 orang suami isteri. Dia sambung tidur. Tua punya budak tuan. La ilaha illallah. Yang kita nak pada anak cucu kita sekarang umur 1 sampai 7 tahun, 1 sampai 15 tahun, masalah fiqh selesai. Masalah fardu ain selesai. Masalah Quran selesai. Yang ni bekalan untuk dia orang ni. Nanti dia orang masuk asrama, dia orang nak pergi luar negara, nak jadi doktor, nak jadi lawyer, belajar di New Zealand, di England, di Thailand, kemarin Highland, semua learn belakang. Tak apa dah, sebab mereka dah ada asas yang kuat dalam jiwa mereka. Tuan-tuan yang saya muliakan. Maka kita kena buat persiapan. Adakah persiapan menghadapi mati itu, Ustaz? Kita kena duduk dalam kubur. Pergi duduk dalam kubur, korek kubur, duduk menung dalam kubur. Mat, buat apa, Mat? Persiapan mati. Kalau aku kampus kau boleh, Mat? Janganlah. Aku nak buat rumah aku di sini. Silakan kalau tuan-tuan boleh buat. Tetapi kita ni ada tanggungjawab. Kita ada anak, kita ada mak bapak, kita ada isteri. Bekerjalah, bangunlah, Mat. Engkau kerjalah di ladang sawit engkau. Dalam masa yang sama kau beribadatlah. Kau jangan buang sawit engkau, kau duduk dalam kubur. Mati belum sampai pada engkau, Mat. Oh, dia kata, aku dah insaf. Aku nak duduk dalam kubur. Aku nak tidur dalam kubur. Orang macam ni, tuan-tuan, kalau setengah-setengah tak jalan, dia kena cari orang yang boleh pujuk dia. Pi ke Pulau Pinang, pi Kedah, panggil dia, mai turun ke Felda kita ni. Cuba tengok, Ustaz. Cakap kat dia. Sudahlah, Din. Baliklah. Nampak tak? Tak guna pun awak duduk dalam kubur ni. Nampak? Mana faham? Tak faham sudah. Dengar dia syarah, balik turun kita, tuan-tuan. Bukan maknanya duduk dalam masjid. Saya, Ustaz, Felda apa, saya tak campur. Isteri apa, saya tak peduli apa, Ustaz. Saya nak sat mati, ya Ustaz. Tak. Pergi bekerja. Nabi Muhammad bekerja. Nabi Isa bekerja. Nabi Musa pun bekerja. Sahabat-sahabat Nabi pun bekerja. Hang lepak dalam masjid pasal apa? Pergi buat ibadat. Maka di dalam kita nak buat ibadat, akan datang 3 masalah pada kita. Bila kita nak jadi baik ni Kak Nak, 3 masalah akan sampai. Rujuk dalam surah Al-Muzammil ayat 20. Pertama apa dia? Sakit. 2, susah mencari rezeki. 3, kita ini yang nak berjihad pada jalan Allah ni, Allah banyaknya tentangan. Banyak tentangan. Ujian untuk kita akan sampai apa dia? Sakit. Ni hak duduk dalam masjid ni, berapa ramai sakit? Yang tak sakit dia orang ni, 7 orang tak sakit ni tadi. 6 orang ni tak sakit. Hak bercakap ni sakit, Tok Imam sakit, pengurusi sakit. Paling banyak yang sakit dalam masjid ni, kencing manis. Nombor 2, kencing tawa. Nombor 3, kena kencing. Banyaknya, tuan-tuan. Penyakit tak habis-habis ni. Ni hak duduk atas kerusi tak sihat. Yang duduk di bawah tak sihat. Duduk sekejap tak boleh kencing. Duduk sekejap tak boleh. Duduk teringat tanda. Ada orang sakit dia, tuan-tuan.
Tak boleh dengar perkataan tandas. Bila sebut je tandas, aku nak ke tandas lah. Penyakit jenis apa tau? Tuan-tuan, Allah Ta'ala sebut dalam surah Muzammil, apakah benda yang nak mengubatkan jiwa kita supaya jadi kuat? Nama dia adalah Al-Quran. Akak-akak bila sakit baca Quran, bukan tengok TV. Saya, Alhamdulillah lah saya ni tuan-tuan, sejak 7-8 tahun ni, asal orang kanser ya panggil saya. Asal panggil saya ya kanser. Kemarin ada orang panggil, tengok keluarga dia dah disuruh balik dari hospital, doktor suruh balik rumah dah, kanser. Keluarga dia 4 orang mati kanser. Ni duk sakit nazak pula. Saya kata saya sibuk sangat, nanti saya free hit saya pergi. Saya duduk satu ziarah, satu orang kena kanser. Doktor suruh balik. Saya ziarah dia. Isteri telefon, "Ustaz, boleh tak tengok suami saya?" Saya kata boleh. Saya pun pergi, jauh pergi tuan. Saya pun sampai di rumah dia, saya tengok. Isteri dia mai kat saya, "Ustaz tak nak baca doa-doa apa ke?" Kak suruh saya tengok, saya tengok. Saya tengok dia tuan. Tuan-tuan tahu tak apa ada kat tangan orang sakit? Remote TV. Dia tak peduli saya dah. Kerja dia, tukar channel tengok. Saya duduk setengah jam, tak apa kau, saya balik. Allah kata kalau kamu menghadapi sakit, baca Quran. Muzammil 20. Ustaz ni bodoh. No? Saya bodoh. Memang saya bodoh. Mengaku tak apa Ustaz. Ustaz pun tahu sakit. Sakit mana larat? Sakit mana sihat? Sakit tak ada upaya. Macam mana dia nak baca Quran? Bodoh betul Ustaz. Saya kata, bodoh-bodoh saya pun, bodoh abang lagi. Pasal apa pula Ustaz kata saya bodoh-bodoh Ustaz? Sebab abang tak baca dalam Quran tu. Ayat tu kata, kalau kamu sakit, bacalah mana-mana ayat yang mudah pada kamu. Faqra'u ma tayassara minal Quran, kata Allah. Bacalah mana-mana surah yang mudah kamu baca. Bila kamu sakit, bacalah. Kerana apa? Kerana Al-Quran itu adalah ubat. Berapa ramai yang sakit kepala, duk maki. Aduh, kepala ni pun haram jadah betul. Aduh. Makcik, baik makcik ambil air, baca Qul Huwallah, minum. Dia tak suruh baca surah tinggi, dia tak suruh baca surah panjang-panjang. Allah kata baca surah yang kamu senang. Apa yang kamu senang? Surah apa? Qul Huwallah. Inna a'tayna. Jadikan Al-Quran itu teman kita. Kenapa Ustaz? Kerana kubur nanti sempit. Kerana kubur nanti gelap. Yang menyempitkan, yang menggelapkan diri kita ketika hidup dalam dunia. Tetapi kalau nak bawa bekal supaya kubur kita cerah, ada satu amalan yang melapangkan kubur, yang mencahayakan kubur. Apa dia? Membaca Al-Quran. Kita dah umur 70 lebih. Habis-habis sembahyang subuh nak buat apa? Di masjid. Start motor, pergi cari roti canai. Tiap hari roti canai tosai, capati tosai, roti canai, nasi lemak bihun. Beratolah yang jual nasi lemak tu pula janda. Hari ni kalau jual nasi lemak, hak jual tu pula janda, beratur punya panjang. Kita pun beratur sekali. Apa kata? Lepas-lepas daripada sembahyang subuh, masing-masing ambil Quran, masing-masing ada rehal. Ustaz baca satu ayat, ialah ikut. Innal ladzina kafaru
Semua baca innallazina kafaru sawaun alaihim. Satu hari sehelai. 10 hari satu juzuk. Sebulan 3 juzuk. 10 bulan khatam. Hanya selepas subuh saja. Saat lagi nak tidur malam, isteri baca Quran semuka, kita baca semuka, habis semuka, sadaqallahul azim. Tidur. Sebulan khatam 3 juzuk. Setahun khatam 30 juzuk. Al-Quran jadi teman. Nombor 2. Apa yang akan kita hadapi kesusahan dalam dunia? Pertama, sakit. Tadi saya sebut. 2, susah mencari rezeki. Susah mencari rezeki. Saya masuk Felda, ikut bapa tiri saya masuk ladang sawit. Masa tu pokok kelapa sawit rendah lagi. Kecil-kecil lagi, boleh guna cok. Mai tinggi sikit, guna sabit. Mai tinggi lagi, guna sabit panjang pula. Saya ikat dengan getah motor. Galah tu ikat 2. Sambung 2, ikat dengan getah motor. Nak bagi tegak getah tu pula, kena sandar kat perdu pokok sawit. Bau seksanya. Tengah-tengah duk tarik-tarik, patah pula dah galah. Tengah-tengah duk tarik tu pula, ular pula duk turun kok lari tuan-tuan tu. Lah, seksanya nak cari duit. Saya pula dapat ujian kebun kelapa sawit tu dia bukit. Bukit platform di atas. Hak orang lain cantik, ya kena belah kami punya tu dia tingginya bah. Buat macam mana hak ni rezeki kita. Cop-cop kelapa sawit, bergolek-golek kelapa sawit. Bung, jatuh di bawah. Apa? Tinggal bawah jatuh. Jangan. Saya pergi pegawai Felda mai cek mampu kita. Saya kena turun bawah. Turun pikul pula naik atas. Buah besar-besar ni. Begini pikul. Hoi, naik di atas. Lagi setapak nak sampai dekat platform tergelincir. Jatuh balik. Haram jadah sungguh. Oh, seksa sungguhlah. Sampai sekarang saya duk ingat lagi. Ambil daripada pelepah sawit, potong, dia jadi kayu. Tulis. Di sana 16, sini 20. Tak di situ. Oh, tulis guna. Saya ingat lagi tuan-tuan. Lepas tu saya merehat. Lori datang. Nak kutip kelapa sawit, nak loading atas lori. Saya tengok badan yang loading tu, berketui badan. V badan. Badan tu V. Punggung di bawah, V tengah. Tak V. Pasal apa? Dia ikat dengan getah tayar motor lagi. Ikat. Oi. Pasal apa? Loh, kayu apa ni? Besi dia hak jenis kilat tu. Panjang tu. Ui, kena buah yang berat tuan-tuan oi. Siap. Daripada duduk, mic dia tak. Seksanya. Dalam hati saya kata, mereka ni lagi 5 tahun buat asyik ni. Betul ya tuan-tuan. Buat asyik semua. Susahnya cari rezeki orang Felda. Tapi kita ni sabar. Adik-adik besar-besar ni, ayah dia bawa pergi kutip buah relai. Ambil guni baja tu, potong setengah, kutiplah buah relai. Tapi, yang saya seronok, bila duk kutip buah relai, tengok-tengok ada cendawan. Saya panggil kulat tahun nama dia. Duk tumbuh, tarik panjang. Seronoknya buat balik ke rumah, masak sup. Sampai sekarang saya cari kulat tu. Duk teringat. Baru ni saya telefon kawan saya di Felda Besar. Ada kulat tong? Ada. Mereka main hantar dekat 10 kilo. Masak tuan-tuan tengok. Bukan kata cendawan. Dengan ulat ada sekali tak jadi makan.
Dulu aku makan tak ada ulat. Main mana ulat ni pula? Susah kita ni. Mata ni tuan-tuan jadi saksi. Saya ziarah imam masjid saya di hospital. Isteri dia telefon, Ustaz, Tok Imam ada di masjid. Ni ada di hospital. Saya pun pergi. Macam mana keadaan Tok Imam Haji? Buah pinggang dia rosak, Ustaz. Allah. Habis buah pinggang. Allah. Duk tot. Pasal apa buah pinggang rosak? Dia orang kerja teruk. Felder teruk. Angkat cok kelapa sawit. Sekali nak meracung. Sekali nak proning. Sekali nak loading. Teruknya, ya Allah. Nak bagi hilang cepat sakit, makan painkiller. Saya masih ingat lagi ubat yang dia orang duk makan, boleh beli di kedai. Ubat dia dalam botol warna brown, gambar warna putih, duk pegang sakit pinggang lagu tu. Pak saya pun makan, kawan pak saya pun makan. Semua pakai buah pinggang. Bila saya ceramah di Jabatan Farmasi, saya tengok ubat-ubat yang mengandungi racun, yang membahayakan kesihatan. Saya kata, lah, ubat ni pak tiri aku makan. Ubat ni peneroka aku makan. Tu dia buah pinggang out. Dia nak hilangkan sakit buah pinggang masalah. Tuan-tuan, kesan dia sampai sekarang. Kita dah tua dah, tak larat. Ada yang slip disc. Maka kata Allah, baca Quran. Ubat dia apa? Baca Quran. Membaca Al-Quran bila kau jadi susah dalam kehidupan, Allah akan mudahkan hidup kau. Yang ketiga, kata Allah, ujian yang akan sampai pada kita. Apa dia? Bila kau berjihad pada jalan Allah, maka ujian-ujian akan sampai pada engkau. Saya ni kalau sekadar saya mengajar tajwid, tak ada siapa nak marah. Habis kuat yang marah saya Mak Jais. Mak Jais yang marah saya, Tuan Murusi. Tapi kerana saya mengajar, saya menegur, yang ni haram, yang ni halal, yang ni boleh, yang ni tak boleh. Berapa ramai orang benci saya. Ada yang letak pisau belit dekat celah ni. Dia nak bersalam dengan saya, dia nak toreh tangan saya. Ada yang bawa cuka getah, main nak siram muka saya. Ada yang ambil air kencing, lempar dalam rumah saya. Tuan-tuan ingat jadi penceramah ni orang suka. Kalau penceramah gelak, orang tak apa, orang suka. Main penceramah hak terang, hak jelas. Macam mana nak sekat hamba Allah ni? Macam mana nak pergi mampui hamba Allah ni? Santau ya. Jangan susah, kata Allah. Baca Quran. Quran itu menenangkan hati kamu. Kenapa Allah Ta'ala sebut baca Quran, baca Quran, baca Quran? Sebab dia adalah hidangan daripada Allah. Tuan-tuan, mula-mula saya bekerja sebagai guru tahfiz. Tahun 1993. 92. Kemudian saya berhenti, saya jadi pensyarah, kaunselor di Pusat Perkhidmatan Keluarga. Cerita bab kekeluargaan tahun 1994. Daripada tahun 94, saya dah berhadapan dengan masalah keluarga. Padahal saya belum kahwin. Tapi yang datang jumpa saya, suami bergaduh dengan isteri. Suami pukul isteri. Isteri pukul suami. Yang saya duk hadapi ialah perkara yang Allah. Aku pun takut nak menikah macam ni. Ada yang datang jumpa saya pelik-pelik. Ustaz, isteri saya mengandung. Alhamdulillah. Tapi ada masalah sikit. Masalah apa bang? Dia mengidam. Oh, bukan mengidam tu biasa ke orang mengandung? Masalahnya dia mengidam luar biasa, Ustaz. Luar biasa macam mana? Dia teringin nak makan babi. La ilaha illallah. Saya dah kata, janganlah makan babi. Dia nak juga. Ini saya minta Ustaz, tolong nasihat dia Ustaz.
Buatlah apa ke, jampi serapah ke apa ke. Saya kata, akak teringin nak makan babi. Tu pak saya apa? Bukan saya yang teringin, Ustaz. Anak dalam perut saya, Ustaz. Saya lagi aku terajar makcik ni kan. Dia kata kalau tak makan pun tak apa. Lalu depan kedai yang jual babi pun cukup. Dia nak tengok babi hak gantung tu. Oi, yang tu jenis tu pula. Yang ni pun saya jumpa, tuan. Yang pelik lah apa jenis manusia ni. Tetapi yang banyaknya bergaduh, cerai, bergaduh, cerai, bergaduh, cerai. Apa sebab, tuan-tuan? Jawapan dia mudah. Suami tak baca Quran, isteri tak baca Quran. Suami tak semayang, isteri pun tak semayang. Suami semayang, isteri tak semayang. Isteri semayang, suami tak semayang. Dua-dua tak semayang. Dua-dua semayang, Quran tak baca. Jadi abang-abang, akak-akak yang saya hormati, kalau kita nak cari jodoh untuk anak kita, cari hak semayang, cari yang baca Quran. Orang yang baca Quran ni, dia lembut hati dia. Dia takkan penampar. Orang yang baca Quran, isteri ni sopan. Walaupun dia marah pada suami dia akan sopan lagi. Walaupun dia marah pada isteri dia akan sopan lagi. Sebab dua benda ni. Pertama, solat. Kedua, Al-Quran. Dalam dunia ni pun kita rasa bahagia dah. Bayangkan solat dan Quran menemani kita di dalam kubur. Nabi SAW sebut, inna hadzal Quran ma'zubatullah fata'allamu ma'zubatallah mastata'tum. Al-Quran ini adalah hidangan daripada Allah. Maka kamu makanlah hidangan ini. Kamu nikmatilah hidangan ini sepuas-puas hati kamu. Tuan-tuan, kita baru ya Hari Raya Aidil Fitri. Dan hari ini, tak lama lagi kita nak sambut pula Aidil Adha. Tuan-tuan ni baru je buat open house. Saya pun buat open house juga. Memang haus sungguh. Jangan komplain bila orang datang. Jangan tuan-tuan duduk tengok pula. Abang, tengok orang tu abang. Makan betul-betul tu bang. Dan kau panggil, dia makan lah. Kalau tak nak bagi dia makan, jangan jemput. Ada pula yang tapau. Tengah duk makan nasi, dia buat keluar plastik begini, bungkus, buat balik. Hoi, buat balik. Kalau takut orang tapau, jangan buat kenduri. Itu benda biasa. Orang tua-tua dulu, kalau panggil datang rumah dia, hai, mai makan. Makan puas-puas. Makan sedap. Bagi habis pun tak apa. Dia seronok kalau kita makan sampai habis. Dia bangga. Sebab tu adik, kalau pergi rumah orang, tuan rumah kata, jemputlah makan, datang. Jangan main handphone. Jemputlah makan. Marilah makan. Dekat 20 kali. Tak nak makan, balik. Orang sudah entah. Dia suka main makan. Basuh tangan, makan. Sedapnya makcik. Ya Allah, sedapnya. Puji pula. Lagi dia suka. Ni, tom yum ni. Pedas betul. Berhingus dah ni. Macam kedai tom yum kat depan tu. Sedap betul. Memang pun makcik bungkus tadi. Patutlah pun. Tuan-tuan, Allah kata, Al-Quran tu hidangan daripada Allah. Makan Quran tu. Ustaz, nak rebus ke? Bukan. Enjoy Quran tu. Sepuas-puas hati kita. Sasak baca, sekejap-kejap baca, kejap-kejap hafal, kejap-kejap baca, kejap-kejap hafal. Duduk dalam kereta Al-Quran, nak tidur malam Al-Quran. Waktu mengandung Al-Quran, waktu menyusu anak, bagi dengar Quran. Waktu sakit Al-Quran, waktu sihat Al-Quran. Satu, Al-Quran adalah hidangan daripada Allah. Inna hazal Quran hablullah al-matin. Al-Quran itu adalah penghubung kita dengan Allah. Penghubung dengan Allah. Zaman kita
Zaman kita ni zaman surat. Abang-abang ni sebaya dengan saya ni zaman surat. Zaman sekarang email, telegram, WhatsApp. Zaman kita apa-apa pun surat. Though we got to say goodbye for the summer. Darling, I promise you this. I send you all my love. Every day in a letter. Sealed with a kiss. Tuan pengurusi ingat lagu tu? Yes, it's gonna be a cold, lonely summer. But I feel the emptiness. I send you all my dream. Every day in a letter. Sealed with a kiss. Oh, ini lagu tahun 62. Masa tu saya belum lahir. Sealed with a kiss. I send you in a letter. Saya hantar awak dengan satu surat. Sealed with a kiss. Dipetri dengan ciuman. Bila dapat saja surat, bedak MMA. Buka aja surat, bedak kuti kurap. Subhanallah. Sebab orang dulu tulis surat, bedak sekali. Banggalah dapat surat, berlari masuk dalam bilik, melompat atas katil. Mak kata, tu berperi hantar surat lah tu. Berperi pada Lustang, main Lustang aku putang kepala. Kalaulah kita dapat surat daripada boyfriend kita suka sangat-sangat, Al-Quran tu surat daripada Allah, kenapa tak suka? Bila buka radio, kita sekarang pendengarkan bacaan Al-Quran daripada surah Al-Mujadalah ayat 1 sehingga ayat yang ke-8. Terus buka radio hal lain. Rancangan kita pada malam ini digantikan dengan siaran secara langsung ujian tilawah Al-Quran peringkat kebangsaan. Lagi dia ubah TV sebelah. Pasang pula Al-Quran ku atas speaker di atas. Perlahankan speaker, ganggu orang. Slow terus. Kalau konsert tak apa, dia tak ganggu. Quran tu dia ganggu. Allahu Akbar. Di sekolah, cikgu-cikgu nak panggil budak-budak, wakil sekolah peringkat musabaqah punya susah. Budak tu wakil sekolah daripada darjah 4. Alhamdulillah, darjah 4, darjah 5, darjah 6. Dapat 3 tahun ke. Dia tak payah cari budak lain lah. Bila budak tu masuk sekolah menengah, baru duk cari siapa lah nak wakil baca Quran. Punya susah nak dapat wakil baca Quran. Tapi cuba buat pertandingan karaoke. Pertandingan menyanyi, pertandingan menari. Begini Zapin kat sekolah. Punya ramai menyanyi. Hak Quran jenuh duk cari siapa lah. Zakwan boleh? Tak boleh. Nordin? Tak boleh. Lah. Ni yang kita kena ubah tuan. Mai berlari ramai, mai bersukan ramai, mai baca Quran. Allahu Akbar. Sebab tu saya suka malam ni tuan-tuan. Ada anak-anak tuan-tuan yang datang. Saya suka bila sebelum dulu-dulu lah. Dulu ceramah saya kebanyakannya di Padang. Dalam masjid ni jarang. Buat di stadium, di Padang, di dataran. Bagus. Dulu. Kemudian bila datang COVID, 2 tahun tak boleh ceramah di Padang. Maka orang dah tak macam dulu dah. Habis-habis kuat dalam dewan, dalam masjid. Saya masih ingat lagi dulu-dulu, sebelum ceramah dijemput qari untuk membacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Bagus. Saya suka sangat. Biar mereka baca. Alhamdulillahillahu sedap tak? Khalaqas samawati wa fil ard. Ya'lamu sirrakum wa jahusono. Sedap je.
Kita dengar sedap. Kadang-kadang dia tarik tu. Wa huwa Allah. Budak hak depan tu teruknya baca. Tang situ yang saya bagi cadangan. Yang baca taranum tu bagus. Sedap, bagus. Tetapi kalau dah sampai terang segala urat-urat ni, orang tengok teruknya baca Quran ni, mampu aku lah. Apa kata dipermudahkan bacaan Quran tu? Dijemput kepada adik Norman untuk membacakan ayat Quran. Dia pun naik. Silakan baca adik. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Kawan pada Norman tu nama Hakim. Norman Hakim. Hakim kata, aku pun boleh. Nampak? Kawan pada Hakim pula Rosli. Rosli kata, aku pun boleh. Ingatkan susah. Lama-lama semua orang akan naik atas pentas. Haji Dolah naik, Haji Zul naik, Haji Bidin naik. Inilah cara menjadikan masyarakat nampak bacaan Al-Quran itu mudah sebenarnya. Sopalah dengan Tok Imam. Mai semayang maghrib, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya. Aku mau hafal. Kadang-kadang kita baca ayat panjang-panjang sangat maghrib. Satu muka surat. Juzuk atas. Juzuk atas tu tuan-tuan. Masya Allah. Tak ada siapa boleh tolong dia kalau dia lupa. Kitabun unzila ilaika fala yak. Kitabun unzila siap bunyi lagi. Siapa nak tolong dia tuan-tuan? Pengurusi tunduk. Tok Bilal di belakang, aku mana tahu. Lahat baju merah ni tegur, rukuklah. Allahu Akbar. Tuan-tuan, kita nak tunjuk pada masyarakat bahawa Islam tu mudah sangat. Bukan saya tak suka taranum. Bukan saya benci, tak. Saya nak bagi galakkan pada orang. Sebab hari ini, orang anggap terlalu sukar membaca Quran. Terlalu sukar nak menjadi imam. Terlalu sukar sangat, eksklusif sangat. Tunjukkan bacaan Quran tu versatile. Kita menjemput 4 orang jemaah tegar masjid kita. Haji Bidin, Haji Kasim, Haji Zul dan Haji Muhammad dipimpin oleh Imam Mahdi untuk membacakan ayat-ayat suci Al-Quran. 5 orang. Naik atas pentas. Ini Pancasitara ni. Imam Mahdi mulakan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Haji Dolah sambung. La a'budu ma ta'budun. Hak di bawah tu rasa apa? Ni aku pun tahu. Bulan depan, tanya pula. Siapa yang nak naik baca Quran? Kita ada ceramah. Yang 5 orang turun, naik pula orang lain. Dia rasa bahawa dia pun boleh. Sebab tu tuan-tuan, bila sebut agama hari ni orang pakat tolak. Jauh dia, tak ada hubungan dengan Tuhan. Bila balik daripada umrah, tak boleh nak jadi imam. Balik pada haji pun tak boleh jadi imam. Jubah pakai. Kopiah Mekah. Bila imam tolak, haji ambil berkat, jadi imam, jemput, jadi imam haji, balik umrah haji, sila haji. Batuk. Tadi duk menyimbang di bawah, tak ada batuk pun tuan-tuan. Bila suruh jadi imam, serta-merta batuk. Dia. Tu imam ni tak putus asa ni tuan-tuan. Dia kata, Tuan Haji, semayang Zuhur apa ya, tak apa, tak payah bunyi. Bukan, maghrib. Jangan, ambil berkat je. Semayang Zuhur je pun, tak ada bunyi-bunyi. Aku COVID. Lari semua orang tuan.
Bukan mudah. Kalau tak mau jadi imam, sebut COVID je. Dengan tu imam lari sekali. Punya takut pada COVID mengalahkan Allah. Jom tuan-tuan, kita pegang yang Nabi sebut. Nabi kata yang ketiga, wa nurun mubin. Al-Quran itu cahaya yang terang. Al-Quran itu wa shifaun nafi'. Al-Quran itu adalah ubat yang memberi manfaat. Wa ismatun liman tamassak, yang menjadi pengawal bagi sesiapa yang memegangnya. Wa manjatan liman ibtama'ahu, yang menolong dia, yang memberikan pertolongan kejayaan bagi sesiapa yang berpegang kepada Quran. Jom kita ambil daripada pengajaran hadis ini. Aku nak cerah dalam kubur, aku nak kubur aku tempat rehat yang terang, tempat rehat yang selamat. Aku nak baca Quran. Aku nak menghadap Allah, aku nak bawa persiapan. Persiapan yang paling aku kena jaga ialah solat. Yang ketiga yang aku nak pegang selepas ini ialah aku nak berdamping dengan Quran. Cukup-cukup lah. Kadang-kadang kita duk tengok umur dah 80, naik atas pentas duk karaoke lagi. Bukan orang sini lah. Tengah-tengah menyanyi mati, kena sakit jantung pula. Lah. Jom kita karaoke dengan Quran pula. Seronok baca Quran. InsyaAllah. Lain kali lah tuan-tuan, saya cerita pada tuan-tuan, kenapa seronok baca Quran. Kalau kita memahami maknanya, memahami ceritanya, seronoknya. Tuan-tuan, ada satu ayat dalam Quran, Allah Ta'ala kata, ada gunung yang warnanya merah, yang warnanya putih, yang warnanya merah, yang warna putih, yang warna oranye. Dalam Quran sebut. Seronoknya baca Quran, rupa-rupanya gunung yang Allah sebut dalam Quran ada dekat China. Ambil gambar dia, bubuh dekat skrin. Inilah dia tuan-tuan yang Quran sebut. Dalam Quran dia ada cerita tentang Fir'aun. Kita pun baca Fir'aun. Nama Fir'aun Ramses. Tapi nama Arab dia apa? Ramses itu orang Perancis yang bubuh. Orang British yang bubuh. Nama betul dia apa? Dia orang Arab Mesir. Takkan nama Arab Ramses? Kita ni orang Melayu. Nama Aduka Taruna. Lagi Kaciwa. Tuan-tuan tak ingat cerita Semerah Padi ni? Terbelah ni. Kena toreh dengan jantai yang mengorak isteri dia. Orang usung dia jumpa ketua kampung Semerah Padi. Kenapa dengan kau Kaciwa? Isteri saya berjahat. Nama pun kecewa. Kecewa sungguh. Orang Arab takkan nama Ramses. Balik cari nama dia. Walid apa nama dia? Pergi cari. Saya sebut nama Walid ni. Tuan-tuan ambil gambar Fir'aun, letak di situ. Ambil ustaz muda ni. Ustaz kita muda ni, mereka ambil IT. Baca satu ayat. Baik, hari ni kita akan tengok daripada surah Al-Baqarah, ayat daripada sekian cerita tentang Fir'aun. Ni dia Fir'aun. Ni piramid. Tunjuk pula piramid tu dalam tu. Yang kita nampak piramid di atas. Tak tunjuk hak dalam lagi. Bila kita baca, seronoknya nampak depan mata. Bila baca kisah Nabi Nuh buat kapal. Besar mana kapal dia? Tunjuk dekat TV kita ni. Ustaz, TV kami kecil. Wakaflah bagi besar sikit. Tunjuk kapal Nabi Nuh yang ada atas gunung Ararat di Turki. Sampai sekarang masih ada. Masya Allah. Kita tengok kerajaan Sabak yang kata tungku dia, periuk dia, kuali dia, besar bangunan kita ni. Tuan-tuan bayangkan kawah periuk dia besar bangunan kita ni. Orang dia besar mana? Ambil gambar dia. Ni dia tuan-tuan besar ni. Itu nama dia tadabbur. Best. Bila cerita tentang manusia. Khalaqal insan min nutfatin amsyajin nabtali. Manusia ni berasal daripada nutfah, benih, air benih, amsyajin nabtali faja'alnahu sami'an basira.
Daripada alaqah, mudghah, nutfah, mudghah, alaqah. Tuan-tuan ambil satu gambar yang doktor jumpa, gambar benih di dalam rahim orang perempuan. Dia bergantung, tuan-tuan, alaqah. Bergantung macam pacat yang bergantung dekat kaki kita. Yang Allah Ta'ala sebut tu, betul tuan-tuan. Macam pacat yang bergantung. Itulah yang nak jadi manusia. Tunjuk dalam TV ni. Ui tuan-tuan. Agak-agak adik-adik kita mai tengok. Oh, subhanallah. Kita dah ada teknologi. Kita dah ada macam-macam kajian. Buat. Tuan-tuan, saya ni doktor panggil. Doktor panggil suruh cek mata. Sebab masa tu mata saya ni keluar darah. Keluar darah tu nama dia air mata darah. Saya pun pergi cek, letak mata dekat mesin. Doktor ambil mata saya punya dalam ni. Dah ambil gambar semua, doktor pun ajak saya masuk bilik, tutup lampu, tengok mata saya. Ni mata ustaz lah. Okey, ni nama ini nama ni, ni nama ni. Sebatnya Tuhan cipta mata, macam mana boleh tampak. Tuan-tuan ambil gambar mata tu, letak di situ. Kemudian tuan-tuan ambil gambar burung dan tuan-tuan ambil gambar pilot. Pilot kapal terbang, kokpit kapal terbang. Saya naik kokpit kapal terbang dalam pesawat pilot tu 2 kali. Saya terbang, saya duduk belakang pilot. Saya tak duduk dekat seat. Saya tengok macam mana mereka take off, macam mana mereka landing. Saya tengok macam mana mereka bawa. Saya tengok dia tekan ni. Banyaknya benda nak tekan. Bila kapal terbang tu nak naik, tekan ni. Saya tak nyimbang. Saya diam, saya takut dia orang ganggu. Saya ganggu dia orang. Kan tak terbang kan, saya diam. Bila dah stabil, baru saya nyimbang. Nanti bila nak turun, saya diam lagi sekali. Sebab yang tu nak tekan, yang ni nak tekan. Takut tersilap landing. Manusia buat kapal terbang, nak naik pun punya banyak alat. Nak turun pun punya banyak alat. Cuba tengok burung Allah buat. Ada nak tekan tak burung tak? Hebatnya ciptaan Tuhan. Jom tuan-tuan. Imam kita muda, ustaz kita muda. Yang tua kita. Kita harap pada mereka ni yang muda-muda ni, gunakan teknologi ni. Sampai bila kita nak tulis subuh syuruk aja? Sampai bila kita nak tulis itu ya? Buatkan malam yang tak ada kuliah ustaz, tu imam bentangkan. Tuan-tuan, hari ni kita nak tengok kubur Nabi Syuaib. Oh, ni dia kubur dia. Oh. Hari ni kita nak tengok macam mana hukum hudud, cara potong tangan. Ni dia. Dalam Quran sebut macam mana pembahagian harta pusaka. Mak dapat banyak ni, ayah dapat banyak ni, anak dapat banyak. Oh, lama-lama tuan-tuan, masjid kita penuh. Pasal apa? Pasal malam ni kita nak cerita pula tentang satu benda yang dipanggil ikan yang menelan Nabi Yunus. Macam mana pula rupa ikan tu? Jom tuan-tuan, kebolehan di tangan kita untuk menghampiri Quran. Mudah-mudahan bila Quran jadi pendamping kita, dialah yang akan tolong kita baik di dunia, di akhirat, di dalam kubur sebagai pemberi syafaat kepada kita. Terima kasih pada pengurusi